Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, selamat pagi semua yang ada dalam Zoom, juga yang dalam live. Kita bersiaran dekat live di beberapa tempat yang dekat page kita dan juga di ni. Sihat ke semua? Dengar jelas tak suara saya? Suara dan video saya jelas tak? Jelas ya? Selamat pagi semua. Kita ada Cahaya Mukmin. Okay, thank you. Kita ada Hanif, jelas. Okay, Andy Ibrahim, jelas. Kita sedang menunggu lagi para peserta untuk masuk. Hari ini adalah hari perkongsian terakhir lah untuk edisi Ramadan ni kan, untuk edisi Ramadan. Jadi tajuk hari ni Story Writing Mastery, sebab kita nak belajar tentang menulis. Ramai je orang yang pandai menulis ni, tapi menulis tu adakah memberi impact? Adakah penulisan kita tu memberi impact kepada orang ramai? Adakah memberi manfaat kepada orang ramai? Adakah dengan penulisan kita tu orang yang membaca tu sampai ke jiwa, sehingga kan dari situ dia akan suka kita dan seterusnya. Sebab dia ada funnel dia kan, kena orang kenal kita dulu, lepas tu orang suka kita, kan, bila dah suka tu barulah dia trust dekat kita. Maknanya ada funnel-funnel tersebut. Kalau belajar marketing, ada marketing funnel, lepas tu menjadikan dalam marketing funnel tu ada sales funnel kan. Jadi kat situ siapa yang belajar, insyaAllah anda akan nampak. So hari ni dalam marketing, dalam topik marketing, cara nak menulis, saya kan saya Puan Syahira, kami di Festival Management Sdn Bhd penganjur untuk program ni lah. Okay, saya nak terangkan sedikit untuk bagi yang belum kenal lagi, okay, atau pertama kali berada dalam program kami ni. Sambil-sambil tu boleh tak tulis anda berada dekat lokasi mana, lepas tu jawatan anda. Sambil-sambil ni saya buat ni profiling untuk Puan Ani terus lah. Saya nak anda tulis nama, lokasi anda, jawatan anda. Saya nak tahu ada kat hari ni dia datang ni bos ke, orang marketing ke, dan sebagainya lah. Okay. Jadi bila kita kami ni merupakan sebenarnya sebuah syarikat yang menguruskan keuangan, perakaunan. Kami adalah jabatan akaun untuk orang yang tak ada jabatan akaun. So our focus is on financial accounting and taxation. Tapi selepas tu kami ada juga servis-servis lain. Okay, ada services contoh macam perolehan, untuk daftar MyIPO dan sebagainya. Dan lepas tu bila berada dalam bidang ini, kami dapati ilmu tu penting. Jadi sejak itulah, sejak 2015 kami dah mula jadi training provider, cuma memfokuskan kepada agensi kerajaan. Okay, bermula 2025 kami dah jadi HRDC training provider. So registered HRDC training provider, yang mana HRDC ni adalah merupakan agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. So untuk majikan-majikan yang ada pekerja 5 orang hingga 10 orang, itu adalah optional lagi untuk kita mencarum levy. Tapi kalau dah 10 orang ke atas, wajib dah mencarum levy. Levy ni adalah potongan 1% daripada gaji pekerja, tetapi tidak potong gaji pekerja. So majikan kena bayar. Majikan kena bayar dan ambilkan portion tu, letak ke dalam tabung lah. Sebab tu dulu kita panggil HRDF, Human Resource Development Fund. Sekarang dia dah jadi corporation lah. Okay, so dalam tabung ni, bila-bila ada kursus, okay, majikan boleh ambil duit dalam tabung tu untuk membiayai kursus. So kalau anda tengok kat luar sana, ada yang dia tulis kursus yang HRD claimable apa semua tu, yang tu lah. Anda boleh claim, boleh ambil daripada sub-fund tu. So ada dah kumpul-kumpul. Okay. Jadi salah satu topik yang kita memang tawarkan adalah topik marketing. So Puan Ani ni dia content marketing. Maksudnya marketing yang berdasarkan konten, pengisian. Saya sendiri pun belajar dengan beliau, masih lagi nak tambah baik dalam banyak perkara, dan hari ini pun nak belajar lagi.
Jadi kita hari ni sama-sama belajar lah sebenarnya. Kan dah masuk Ramadan. Dan yang ini pula, NTW ni pula, National Training Week, adalah satu inisiatif kalau TP nak bagi kelas percuma. TP nak bagi kelas percuma. Sebenarnya NTW 2026 belum bermula, tapi kami dah start dulu. Jadi saya nak maklum sikit. Lepas ni, pada yang dah enroll dalam NTW portal kami, that's why anda boleh masuk dalam Zoom. Ada peserta yang masuk dalam Zoom kan. Sebenarnya bila anda dah enroll tu, nanti lepas habis sesi ni, kita akan buat completion, and then anda kena masuk bagi feedback kepada trainer kami. Lepas tu dapat download e-certificate dalam portal. Cuma sekarang portalnya ada problem sikit dari sudut signing, sebab mereka HRDC ni tengah baru habis restructuring, jadi CEO baru, ada CEO baru. Sijil anda tu, e-certificate anda tu ditandatangan oleh CEO HRDC. Begitu. Jadi kena tunggu dululah. Kena tunggu dulu. Kalau tak okey, at least kita dah enroll, kita dah dapat. So siapa-siapa yang ada masuk ke semua kelas kami, iaitu 10 kelas, itu anda dapat 10 dah e-certificate. Yang mana tak masuk, contoh dekat live ke, tak sempat nak masuk sebelum ini, jangan risau. Anda masih lagi boleh tengok dalam live kan. Anda boleh masih tengok dalam live juga. Dan juga live tu pun adalah recorded. Bila recorded version, nanti boleh ni lah, sertifikat dah okey, baru dapat satu training semalam. Kalau dah okey, boleh cuba. Sebab banyak kali kita tengok masih tak okey kan. Tapi kalau dah okey, dia cantik lah sijil tu. Kita ada, okey, saya nak tengok berapa ramai yang komen. Boleh tak komen nama anda, lokasi anda berada dekat, dan juga anda bahagian apa. Okay, so kita ada kat sini Tuan Andy dari Sintok Kedah, pengurus. Okay, bawah sahabat dengar. Okay, Cik Hanif daripada Johor, Sales and Marketing. Okay, kita nak belajar kan Sales and Marketing ni hari ni. Lagi kita ada MK atau Nick. Okay, dari Cyberjaya, HR Manager. Okay, HR Manager pun bagus juga belajar. Jadi sebenarnya semua orang kena belajar story writing ni, supaya kan kita tidaklah menulis sebarangan dekat media sosial. Anda kena ingat apa yang anda tulis hari ini boleh dibaca berpuluh-puluh tahun. Kita tak nak kan apa yang kita tulis hari ni memberi kesan kepada anak cucu kita ni lah, nenek kita, atuk kita tulis apalah, meroyan dekat media sosial ni. Macam tu. Okay, kita ada Cik Farizan dari Politeknik Metro Kuantan. Terima kasih Tuan, selalu ada wakil daripada Politeknik Metro Kuantan ni. Suka belajar, bagus-bagus. Bahagian pengambilan pelajar, banyak dah sekarang kita tengok ada buat konten kan untuk course apa semua. Itu bagus maksudnya. Nak belajar macam mana nak menulis. Okay, menulis ni kena ada jiwa. Dia tidak boleh saja-sajalah kan. Right. So hari ni kita bertuah sebab kita ada bersama kita Puan Nani. Puan Nani merupakan dia CEO di syarikat beliau sendiri. Dia ada syarikat, cuma dekat kami ni beliau associate trainer lah. Kita jemput beliau. So dia ni pengalaman dalam bidang content marketing ni, dalam bidang penulisan. Okay, nanti beliau akan ceritakanlah sikit tentang pengalaman beliau. Okay, hari ni kita nak belajar macam mana nak menulis dengan berpengaruh, impactful and powerful. Begitu. Jadi kalau Coach Nani dah ready, kita boleh start awal ke? Diorang ni macam dah semangat ni. Ada 4 minit lagi. Kalau Coach Nani dah ready, atau InsyaAllah boleh. Boleh. Okay, sekejap. Alright. Okay, Alhamdulillah. So, saya jemput dulu Coach Nani. Coach sihat, Coach? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So, hari ni kita ada ya betul Cik Hayani cakap tu, Coach kan. Nanti kau boleh komen sikit jejak digital macam Cikgu KA kena tu. Kan? Memang apa yang kita tulis hari ni membawa kepada akan datang kan. Jadi itu antara hikmahnya lah. Jadi hari ni kalau ada soalan dekat media sosial, saya akan tanyakan Coach Nani.
Okay, so dengan itu saya serahkan sesi ni pada coach. Okay, over to you coach. Thank you. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Syahira, terima kasih kepada Fast One Management dan Berhad kerana organisekan sesi ni ya. Sebab dalam bulan puasa ni ramai orang pilih untuk hidup biasa-biasa, tenang-tenang, tapi anda 24 orang yang ada dekat kelas pagi ni adalah orang yang luar biasa sebab anda pilih untuk belajar kan. Dan bagi saya belajar ni satu benda yang penting kerana especially bila kita nak buat konten. Sebab semakin kita belajar, semakin kaya kita punya konten. Semakin kita belajar, semakin rich kita punya konten tu. Dan semakin kita belajar, konten kita semakin carry weight. Okay, so alhamdulillah hari ni 1 jam kita akan bersama-sama, insyaAllah 1 jam ya. Dan hari ni apa yang saya akan fokuskan adalah story writing mastery, di mana mungkin ramai antara anda semua kat sini dah biasa dah menulis story, tapi hari ni kita akan buat macam mana cara nak buat story tu berbeza sikit dan macam mana cara nak gunakan teknik menulis story dalam ChatGPT tanpa nampak macam ChatGPT. Okay. Kadang-kadang orang kan dia macam simply guna ChatGPT, lepas tu bila dia hasilkan story tu macam bunyi robot kan. So hari ni kita belajar macam mana nak buat story gunakan ChatGPT tanpa nampak macam ChatGPT. Alright. Okay, terima kasih kepada semua yang ada kat sini. Tuan ZMI, Tuan Hanif, Tuan Syahid, ramai lagi ni yang saya nampak ni. Cik Puan Azika, Tuan Encik Mat F, Tuan Andy, oh ampun, orang jauh ni, orang utara ni. Cik Puan Angie, Tuan Naza Azmi, Tuan Azazi Sukimi, Tuan Isa Johari, Tuan Manjid Kor, Cahaya Mukmin, okey, dan Cik Puan Farizan Basro, Cik Puan Farizan Basro dari Politeknik Metro Kuantan. Tu kampung saya tu, insya-Allah hari Khamis ni saya akan balik ke sana. Cik Puan Nurul Adilah Samsudin, siapa lagi ni, Hazel Nahzamri, Senta Marai. Terima kasih semua. Alright. Cik Puan Kartini, Rai, Nazmi Naim, Cik Puan Syiha, Cik Puan Syafiqah. Okay, saya harapkan semua dalam keadaan terbaik hari ini. Dan saya harap juga semua dapat sediakan buku nota dan ready untuk menulis soalan. Sebab 1 minit, 1 jam je, so saya akan laju sikit ya. Dan di akhir sesi ni, saya ada satu kontes yang menarik yang you all boleh buat, dan hadiah ni adalah 5 orang yang join kontes ni dan dapat hasilkan story yang menarik ikut apa yang saya ajar. Akan saya pilih dan saya akan bawakan dalam satu sesi personal group coaching untuk 5 orang ni. Group coaching selama 2 jam. Okay. So kalau anda betul-betul nak powerkan lagi story writing, tunggu sampai ke habis rancangan. Habis rancangan tu, lepas tu tulis nota ikut apa yang saya ajar. Nanti kat kontes tu nanti you all boleh buat. InsyaAllah kalau rezeki menang, kita akan invite you ke dalam satu sesi group coaching khas untuk 5 orang pemenang saya. Alright. Okay, so siapa yang dah ready nak belajar story writing mastery hari ni, sila komen ready. Siapa yang dah ready untuk belajar story writing mastery hari ni, sila komen ready. Terima kasih. Okay. Puasa semua atas meja tak ada botol air. Tak ada krepek-krepek je dah jajan ni. Kalau kelas saya online, diorang suka sangat bawa atas meja tu kopi lah, benda krepek-krepek kan. Saya nampak je diorang mengunyap kan. Okey, alhamdulillah. Okey. Dan paling best kali ini adalah kelas terakhir anjuran Fast One Management ni ya. So saya pun tak tahulah kenapa saya pilih 17 hari bulan. Saya pun tak perasan dia dekat nak raya. Tapi terima kasih lah sementara orang lain dah tak ada mood nak belajar kan. You all 30 orang ni masih lagi ada mood nak belajar. Alright. Terima kasih. Alright. Okay. So saya nak tanya dulu. Sebelum saya start kelas ni kan, saya nak tanya siapa kat
kat sini yang selalu tulis story? Kalau you are jenis yang selalu tulis story, komen 1. Kalau you are bukan jenis yang tulis story, sila komen 2. 1 yang selalu tulis story, 2 yang tak tulis story. 2. Oi, ramai 2 ni. 1 ada, 1 alhamdulillah. Okay, siapa lagi? 2, ramai 2. Okey. Okey lagi? 1, 2. Okey, cun. Terima kasih. Alright, terima kasih. Okey. Next question. Apa penyebab you tak tulis story? Apa satu sebab paling utama kenapa you tak tulis story? Cuba komen. Satu sebab yang paling utama kenapa you tak tulis story. Tak tahu nak tulis apa? Okey. Tak tahu nak tulis apa? Timely tak menarik, tak cukup kreatif, tak pandai nak game. Okey, alright, lagi. Apa lagi? Tak pandai nak game okey. Okey, lagi. Apa yang bila nak tulis story tu kan apa perasaan you? Bila nak rasa nak tulis kan, tapi apa perasaan you sebenarnya? Tak reti pun ya. Apa perasaan bila nak tulis story tu? Takut ke, cuak ke, takut famous ke, takut terviral ke apa? Seram. Seram okey, lagi. Cerita seram pun boleh viral tau. Alright. Okey, bila kita buat story, kita kena tahu berapa perkara. Nantilah tak ada idea best. Takut tak ada nak baca, tak tahu nak mulai. Okey. Oh, ni kena kelas basic gila ni. Saya dah bagi kelas advance sebenarnya. Tapi tak apa, kita slow-slow Alright. Bila kita nak tulis story nanti kawan kata macam poyo je. Bila kita nak tulis story, first of all, benda yang paling penting sekali yang saya nak you all faham adalah kita buat story ni untuk apa? Tulis. Kita buat story ni untuk apa? Adakah dia untuk branding diri kita sendiri ataupun branding tempat kerja kita? Adakah kita untuk branding kita sendiri ataupun untuk branding tempat kerja kita? Sebab dua-dua ni ada cara yang agak berbeza sikit dari segi angle penceritaan dia. Branding diri sendiri branding diri sendiri. Okay. Yang kedua, benda paling penting adalah kita tanamkan niat tanamkan niat story kita ni adalah sedekah ilmu bermanfaat kita ataupun sedekah kisah inspirasi kita kepada orang kat luar sana. Menyampaikan atau memahamkan mesej. Niat kita kena betul, kita sedekahkan story kita ni supaya jadi ilmu bermanfaat kepada orang kat luar sana ataupun kisah inspirasi kat orang kat luar sana. Okey? Mengaku dekat saya, siapa kat sini yang pernah rasa terinspirasi dengan orang? Kalau ya, komen 1. Kalau tak pernah, komen 2. Siapa sini pernah terinspirasi dengan situ orang? Satu. Okey. Betul. Okey, alright. Siapa sini tak pernah? Tak best lah, tak suka lah story-story ni, panjang berjela lah. Ada tak? Tak ada. Alright. So, antara story-story yang you banyak-banyak dengar tu kan, satu story yang you paling rasa terinspirasi ataupun you dapat sesuatu. Ada tak? Satu story yang you rasa macam bahawa gila cerita ni, ada tak? Terima kasih kepada yang menonton di FB Live kita Kalau ada apa-apa soalan boleh komen juga. Okay. Cuba tulis story siapa? Story siapa? Nama orang tu. Story video raya. Betul? Kan? Story apa lagi? Musim-musim raya, musim-musim Chinese New Year akan keluar lah banyak story-story ataupun kita panggil short movie yang best-best dekat social media. Ada tak story-story orang yang menginspirasikan you all? Khairul Amin nama dia. Okay, saya mula terinspirasi dengan story orang masa saya dengar cerita tentang bukan saya tengok Oprah Winfrey, rancangan Oprah Winfrey show kat TV kan. So sangat-sangat terinspirasi dengan dia. Saya macam orang ni kan, dia ni kenapa, macam mana dia boleh jadi famous sangat, macam mana dia boleh ada talk show sendiri, macam mana
mana dia boleh jadi berjaya macam ni kan. So since then saya cari buku dia, dan saya masa tu tak ada buka lagi lah, tak ada internet lagi. So saya cari buku dia dan saya baca buku dia, dan saya dapat tahu dia adalah orang yang biasa sahaja. Dia bukanlah orang yang memang born rich kan. Oprah Winfrey ni dia abuse masa dia kecil-kecil. So ada banyaklah perjalanan hidup dia kan. Dan at that point of time saya rasa macam apa tau, kalau lah orang macam ni pun boleh jadi sukses kan, takkanlah aku tak boleh. So dari cerita orang, cerita dia yang saya tak kenal pun tu, dia berjaya buatkan saya percaya kat dia. Dia berjaya memberi inspirasi kat saya. Dia berjaya membuka pintu kepada saya, pintu macam masa depan lah. Saya boleh nampak diri saya kat mana. Saya pun nak jadi macam dia konon-konon masa tu lah. Alright. So itu adalah salah satu fungsi story. So jangan sekali-sekali kita nak buat story dan kita rasa macam okay, aku harap-harap story aku ni viral, sebabkan story aku ni nanti aku jadi famous. Takkan berlaku. Kalau you all masuk kelas ni, you all harap lepas ni you all tulis sekali je boleh famous. Tak ada. Saya garanti tak ada. Dia adalah ambil masa. Dan saya pun sendiri nak capai ke level sekarang ni secara organik, saya ambil masa 10 tahun. Bermula dari tahun 2014, lebih 10 tahun, 14 sampai sekarang. Slow and steady. Sebab saya buat secara organik. Okey. Kenapa mesti masterkan story writing? Kenapa mesti masterkan story writing? Yang paling best ialah bila you power dekat story writing, you akan power juga dekat storytelling. Dan jangan cakap dekat saya, alah, saya tak pandai bercakap. Alah, saya malu. Tak ada. Semua orang boleh bercakap. Semua orang yang ada kat sini insya-Allah boleh menyampaikan cerita. Kalau tak boleh bercakap pun, orang bahasa isyarat pun boleh menyampaikan cerita. Tak ada masalah. Dan jangan cakap, saya dulu BM karangan tak bagus lah. Saya nak cerita kat you all. Saya BM, saya fail. BM masa STPM saya fail. Saya tak tahulah kenapa sampai mak saya kata, kau ni India kat ujung sana pun boleh dapat ABM. Kenapa kau tak boleh lulus dia? Saya fail BM, STPM saya. Tak tahulah kenapa. Mungkin sebab dia sastra sangat ke apa ke, saya tak tahulah kan. So tak ada alasan untuk kenapa kita tak boleh menulis story. Mungkin sebab kita tak tahu struktur, kita tak tahu kenapa kita kena tulis story, kita tak tahu macam mana nak mula, kita tak tahu apa message nak disampaikan. So sebab itulah punca kenapa kita tak menulis story. Alright. Okay. Kenapa mesti masterkan story writing? Okay, yang pertama, story writing ni sangat power, ataupun storytelling tu sebenarnya dah power. Dia adalah boleh conditioningkan keadaan. Contoh kalau macam you dalam satu nak buat public speaking, nak buat presentation, tiba-tiba you masuk-masuk je, you cerita macam dulu saya pun pernah berada seperti anda semua ni. Pagi-pagi Ramadan ni dipaksa hadir kelas oleh bos saya. Contoh, so you mulakan dengan story writing. Obviously nampak you punya karisma bila you mampu menyampaikan story. Sama juga dengan social media. Kalau hari-hari kita buat hard sell, memang orang akan block kita segera. So ada masa-masa ni kita kena gunakan story writing. So maksudnya story writing ni fungsinya adalah untuk conditionkan keadaan. You boleh gunakan storytelling ni dekat meeting. Kadang-kadang kita meeting dengan staff macam mana? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okey, apa laporan hari ni? Macam tu je dah. Lama-lama staff kita pun boring. Hari minggu ni laporan, minggu depan laporan, semua laporan je lah. Tak meriah betul lah hidup bos aku ni kan. So you all kena pandai story. Sebelum pergi meeting tu, nak conditionkan keadaan, nak bagi keadaan tu tak tegang sangat. Mungkin staff kita pagi-pagi tu kelang kabut, kalut sana sini kan. So kita nak redakan je, kita boleh start dengan storytelling. So start lah. Okay, semalam kan masa balik dari solat tarawih, saya jumpa So sebagai seorang storyteller, you kena sentiasa ada idea nak cerita.
cerita apa. Okay? Supaya you mudah nak gunakan storytelling sebagai conditioning dalam berbagai situasi. Alright. Nombor 2, once you pandai bercerita, once you master storytelling ataupun story writing, you akan mudah membina jambatan ataupun membina similarity dengan you punya audience. Contohlah, okay, dalam kumpulan, dalam grup hari ni, saya nak tahu berapa ramai dari Kuantan faham. Contohlah kalau macam dijemput saya bagi kelas berapa ramai dari Kuantan faham. So adalah orang angkat, okay, Kuantan kat mana? Kuantan dekat Luarkar. Oh, Luarkar, saya pun dulu sekolah dekat Tengku Afzal tu, masa Form 1 sampai Form 5. Lepas tu Form 6 saya sekolah dekat Luarkar. Kita tak Luarkar tu kan dia macam ke dalam sikit jalan dia, tepi tu ada longkang besar. Longkang tu dulu hampir-hampir menelan saya sebab saya lari dari kejar anjing. Saya tak tahu macam mana saya boleh terlompat longkang. Contoh So kita gunakan story writing untuk membina similarity. Kalau you dalam crowd yang memang you tak kenal, the moment you mampu membina cerita, membuka perbualan dengan cerita, akan mudah orang rasa you dengan dia sama, tak ada gap. Storytelling, story writing akan mampu memutuskan gap, merapatkan jurang. Sama juga dekat social media. The moment you mampu bercerita dekat social media, you punya followers akan rasa you dengan dia sama. Sama lah aku dengan dia ni. Oh, kalau macam tu, aku pun boleh jadi macam dia. Orang dah start look up dekat you bila you pandai bercerita. Alright. Menunjukkan kepakaran. Okay, ini sangat penting ada orang, cara dia nak menunjukkan kepakaran dia, dia akan cakap macam ni. Oh, saya ada 25 tahun pengalaman dalam bidang advertising, dalam bidang marketing research, dalam bidang content marketing kan. Ataupun saya ni dah 13 tahun mengajar jadi lecturer. Ataupun saya ni kan dah 20 tahun pengalaman dalam marketing. Macamlah dia seorang je lah yang paling berpengalaman kan. So kalau you pandai bercerita, orang takkan rasa jurang tu. Orang takkan rasa you nak show off. Saya selalu cakap kat student-student saya, cerita bantu kita showcase kepakaran kita. Tulis. Cerita, story, bantu kita showcase kepakaran kita, bukan show off. Instead of kita kata kita dah berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang marketing, nampak macam kau seorang je yang paling pandai kan. So kita gunakan story. Contohnya macam ni. Bila dia cakap pasal marketing ni, teringatlah dulu-dulu zaman-zaman tahun 98 tu, masa saya mula-mula kerja kat advertising agency kan. Masa tu orang marketing ni simple je. Nampak tak? Daripada you cakap you ada 20 tahun pengalaman tu, bila you throwback kan ke tahun 98, orang terus cerita, oh budak ni bukan masih biasa ni. 98 aku baru sekolah Form 1, dia dah buat marketing. Gitu. Alright? Nampak tak So you all kena masterkan story writing ataupun storytelling supaya dia mampu membantu you menunjukkan kepakaran you tanpa menunjuk-nunjuk. Alright. Dan okay, story writing mampu membezakan you dengan pesaing. Kita punya produk, kita punya servis, semua mudah ditiru. Boleh besar-besar. Produk, servis mudah ditiru. Tapi story kita adalah hak kita. Story kita adalah originality kita. So tak ada orang boleh tiru. Kalau dia tiru pun, dia punya weight tu, carry weight tu tak ada. Dia tak mampu carry weight. Dia tak mampu memberi jiwa yang betul. Alright. Semalam kan saya tengok satu video ni. Video seorang Grab rider. Dia buat macam story lah. Shoot video tayar dia pancit dekat highway. Lepas tu dia kata dia cakap hari ni tak ada delivery lagi. Macam terfikirkan family dia kat rumah. Sedih lah cerita dia tu kan. Tapi masa saya tengok cerita tu, saya rasa macam kau tak payah pancit, kau sempat lagi nak ambil video semua bagai kan. Kau rasa sedih tapi kau sempat ambil video bagai, something's not right lah. So saya tengok kat komen. Saya nampak komen kat situ, jangan percaya abang ni, dia setiap hari pun buat story sedih. Nampak tak So
Soalan saya, siapa suruh buka? Kan? Siapa suruh buka? Saya tak suruh buka pun. Story dia banyak jenis, nanti kita belajar lepas ni, dan kita tak semestinya tulis story sedih-sedih je. Okay, so bila you ada story you original, dia akan membezakan you dengan pesaing. Contoh macam Steve Jobs, dia buat iPhone. Saya paling suka story macam mana dia buat iPod. Dulu kita ada iPod kan, yang boleh main lagu-lagu tu. Dia buat benda tu sebab anak dia, si Lisa tu, suka dengar lagu. Dan anak dia cakap one day anak dia kata kat dia, it is very good if I can play 12,000 music in one time. So dari situ keluar idea Steve Jobs untuk buat iPod yang boleh simpan banyak lagu dalam tu. Alright, okay. Dan story tu original dia. Takkan Sony ambil story tu, takkan Samsung ambil story tu, tak ada. Itu belongs to Steve Jobs. Alright. Story membina awareness, ya. Kalau you pandai tulis story dan you pandai menyampaikan story dengan mimik mukanya, dengan intonasinya semua kan, dengan body language you semua, orang akan start aware dengan you. Orang akan start aware dengan you, kan? Dan benda ni perlu dipraktis. Janganlah cakap, lepas kelas puanan ni aku nak pergi bercerita dengan semua orang supaya orang nampak aku, supaya orang sedar, orang aware dengan aku. Tak adalah macam tu kan. Dia kena praktis, dan practice makes perfect lah. Saya pun tak pandai sangat nak nak bercerita sebenarnya. Tapi lepas saya resign dari kerja saya tahun 2020 tu, saya terjun dalam bidang bisnes sendiri, dan saya join kelas public speaking. Dekat situ saya belajar storytelling. Story writing tu saya dah mampu kuasai masa zaman-zaman saya kerja. Tapi kemudian bila saya dah belajar dengan beberapa guru, termasuk Tuan Riza Rashid, Tuan Faizul Ikhwan, ya, kat situ saya masterkan storytelling. Right? Okay, story juga boleh meningkatkan trust. Orang mudah percaya dekat you bila you ada story, dah ada proof. Contoh macam kita nak buat story testimoni lah. Okay, dekat Politeknik tu memang ramai lah budak-budak yang masa dia SPM so-so je lah. Ada tu yang satu A, ada yang semua B, semua ada. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan lecturer-lecturer dekat Politeknik, dengan aktiviti-aktiviti yang kami adakan, aktiviti tu banyaklah, sukan, aktiviti agama, konferensi semua ada kan. Kita orang tengok budak-budak yang tak berapa cemerlang dekat sekolah menengah ni boleh cemerlang dekat peringkat diploma. Gitu. Kita gunakan storytelling. Contohlah ada seorang budak ni, nama dia Faizal. Dia duduk kat tu, benta dulu sangat kan. Memang masa dia masuk tu, dia antara orang yang tercorot sekali lah. Kita tengok dia tu, kita tahu tak ada harapan budak ni. Tapi itulah, kita dah masuk, susun dia elok-elok, susun aktiviti dia, bagi perhatian dekat dia. Alhamdulillah semester pertama dia terus nampak peningkatan dia. So story boleh buatkan orang meningkatkan kelas. Dan last sekali, story boleh membina branding. Macam saya cakap tadi, story you adalah unik. Dan bila orang ingat story you, itu adalah branding. Contoh macam Khairul Amin kan, story dia macam mana perjalanan hidup dia membina rembayung, membina personality dia, membina personal branding dia. Bukan bermula semalam, bukan bertahun lepas, dia bermula 10 tahun lepas tadi dah. So semua orang hampir ingat cerita kan. So kalau you betul-betul nak membina personal branding melalui story writing, start sekarang. Dan last sekali, kenapa kena masterkan story writing? Sebab story writing mampu mempengaruhi orang. Student-student saya ada yang, sebab saya ni jarang buat ads tau. Saya jarang sangat buat ads. Kalau buat ads tu saya akan buat untuk kelas-kelas basic je. Kelas-kelas advance saya tak buat ads. Tapi diorang selalu baca story saya dekat social media. Social media saya bukanlah kebabong sangat, tak ada pun beratus-ratus follower, tak ada berpuluh-puluh, tak ada berpuluh-puluh ribu pun, tak ada, sikit je. Tapi alhamdulillah Tuhan izinkan saya menggunakan bakat yang dia bagi ni dalam bentuk story writing. Dekat situlah diorang start percaya
dan terpengaruh dengan saya dan start sign up jadi student saya, sama ada dekat kelas personal coaching ataupun kelas group coaching. Alright? Okay, so far okay tak? Kalau okay, boleh bagi saya love 1, 2. So far okay. Kalau okay, boleh belanja saya love. Cari-cari mana nak dapat love. Okey tak ni? Ke tak okey? Ke dah tidur dah awal bulan puasa ni? Ada pun orang bagi. Okey. Next, saya nak tanya, siapa storyteller yang anda suka? Tadi ada nak tulis story Yasmin, story Steve Jobs, blog Diana Ishak, story Thailand, short movie. Okey. Alright. Diana Ishak Okey. Harus ambil. Siapa lagi storyteller yang you all suka? Ada tak? Iklan Petronas. Okay. Yasmin lah. Selalunya saya pernah bekerja dengan Roy Yasmin sekejap. Masa tu saya baru graduate dari UiTM Advertising, Mass Comm Advertising, dan saya masuk ke satu advertising agency. Dia bekerja di advertising agency yang besar. Apa nama advertising agency saya terlupa dah. Dan kami advertising kecil ni bekerjasama dengan dia untuk satu video. Dan kat situ tu lah saya sempat tengok cara dia buat production, cara dia buat direction. Dan dia pernah kata kat saya, ni storytelling ni tak lama lagi, story bukan elah-elah story macam ni tak lama lagi akan pupus, orang akan bosan. Kalau tak ada siapa nak meneruskan kerja-kerja aku. Alright. Gabriel Iglesias, Trevor Noah. Okay, betul Trevor Noah, betul. Alright. Okay. So, kita kadang-kadang kan kalau tak nak start, kita start dengan baca cerita orang. Antara storyteller yang saya suka ialah JRA. JRA punya buku semua saya baca. Saya dah lama dah tak baca buku yang saya boleh habiskan satu hari. So, there's one time tu, seminggu saya habis baca semua buku dia. Seminggu. Jangan tunggu saya buat apa. Saya tak keluar rumah, saya baca buku dia. Sebab saya rasa macam sangat terinspirasi dengan perjalanan cerita dia dari zaman dia bekerja sebagai wartawan semua tu kan. Of course, KA punya story sangat inspirational. Dia sangat memberikan kita, membuka mata kita bahawa everyone pun boleh jadi, boleh berjaya. Ramli Awang Mursyid. Okay. Ramli Awang Mursyid is so special sebab dia adalah cousin husband saya. So saya dah nampak dia menulis dari zaman saya study kat UiTM tahun 94, 95 macam tu. Dan saya selalu pinjam typewriter untuk saya buat assignment masa saya kat UiTM. Buku-buku dia saya memang dapat free, alhamdulillah. Tapi dia tak mampu mengajar saya menulis. Dia kata, kau tulis je lah. Kan? Saya kata, macam mana tak tulis? Kau tulis je lah. Kan? Dia selalu cakap macam tu. Cakap sabarlah. Alright. Cikgu Abdullah Isa, penulis buku Ustazah Basikal, saya pun suka cara dia bercerita. Dia selalu posting kat Facebook dia perjalanan dia mengayuh basikal ke London, mengayuh basikal ke Mekah tu kan, satu kerja yang gila lah bagi saya kan. Tapi momen-momen sepanjang perjalanan dia tu sangat inspirational kan. Of course, Oprah Winfrey. Dan saya suka juga baca buku John McCord. John McCord dia adalah seorang Irish. Dia dah meninggal dah tua sangat dah. Tapi kehidupan dia zaman dia dekat Ireland tu sangat susah kan. So saya baca semua buku dia. Dan of course saya suka baca buku Steve Jobs. Dan of course Simon Sinek pun adalah seorang yang sangat pandai bercerita. Kalau you all tengok video-video dia, cara dia nak menyampaikan satu point tu semua dengan cerita. Dan of course kita ada Al-Quran kita. Dalam Al-Quran ada beribu-ribu banyak sangat story. Dan saya juga sedang mengkaji macam mana Al-Quran itu membuat ayat opening dia dan ayat penutup dia. So saya dah habis kajian dan sebenarnya cuma saya nak cantikkan lagi benda tu. Ada teknik-teknik dia, cara sesuatu ayat dibuka, kenapa ada ayat tu dibuka dengan huruf-huruf saja, ada ayat dibuka dengan soalan, ada ayat yang dibuka dengan kata-kata amaran ya, macam-macam ada dalam Al-Quran ya, sama juga dengan penutup dia. Pakai typewriter. Ya betul, saya dah 52 tahun. Okay. Masih pandai guna typewriter insya-Allah.
ayah saya seorang penulis juga, tapi dia lebih menulis kepada skrip drama radio, skrip drama teater, dan juga dia menulis skrip drama teater, radio betul, dan dia juga menulis artikel dekat surat khabar. Okay, mungkin dari situlah saya dapat sikit dia punya bakat tu, tapi dia tak fail DM lah, anak dia nanti. Alright, okay. So, you all cari, kalau macam tak tahu nak start macam mana, cari inspirational, cari inspirasi. Aku suka baca buku siapa dan tengok penulisan dia, dan kita start membina kita punya own personality dari penulisan. Alright. Okay. Chicken soup. Betul, zaman-zaman kita tu chicken soup lah. Apa nama lelaki tu? Okay, peringkat storytelling. Okay. Ada orang, bila dia buat, sebab dia tak tahu peringkat kan, tak tahu peringkat storytelling ni apa, dia terus bercerita pasal cerita sedih dia sepanjang masa. Dugaan je hidup kau ni kan, macam wah seksanya aku tengok hidup dia kan. Betul, bagus, tapi kalau terlampau sangat dugaan, orang pun rasa macam aduh, kesian betul hidup kau ni kan. Okay. So dalam membina storytelling ada peringkat-peringkat dia. Contoh kat social media, ada peringkat membina jambatan ataupun konten yang approachable kita panggil. Konten yang approachable ni adalah konten-konten yang simple, story-story yang simple, yang boleh buatkan orang relate, yang boleh buatkan orang gelak, yang boleh buatkan orang rasa something. Contoh macam story zaman kita sekolah, membina similarity. Okay. Itu adalah konten-konten kita panggil konten-konten yang approachable kan. Kemudian peringkat menunjukkan kesamaan. Lama-lama you dah, contohlah macam you dalam satu office, you baru masuk office tu, janganlah tiba-tiba masuk-masuk dia terus bercerita, oh saya dulu adalah seorang pengarah di jabatan ini kan. Orang memang naik meluat lah. So you kena tahu menggunakan teknik-teknik storytelling ni supaya dapat membina jambatan tu, dan lama-lama membina similarity dengan you punya team. Contoh, peringkat kedua seterusnya adalah peringkat menunjukkan kesamaan, similarity. Okay. Kat sini lah datangnya story-story seperti story-story throwback zaman study, story throwback zaman bekerja, story throwback sebab semua orang bekerja kan, semua orang study kan, dan story throwback zaman berkahwin. Semua tu adalah benda-benda yang sama. Dan kadang-kadang bila dekat story yang ada similarity ni, cepat sangat kita mudah hook dengan orang. Oh, kau pun dulu pernah beranak Caesar ni perbualan perempuan lah kan. Oh, aku dulu Caesar, ya Allah, memang tak sakit lah, tapi lepas tu ya Allah sakitnya lah dia. Dia cerita pasal sakit tu, kita terus terasa sakitnya. Terus jadi kawan forever. Kan, itu adalah power of storytelling. The moment kita mampu bercerita benda yang ada membina similarity, itu adalah power. Ini adalah teknik yang bagus untuk team sales. Team sales bila nak jumpa prospek, jangan jumpa dan terus cerita pasal produk. Jangan. Spend masa dulu untuk study dia, untuk cari similarity dia. Dengar bunyi cakap tu macam orang Kedah. Kat mana? Oh, saya ke kami Kedah, kat Dostak. Oh, Dostak kami dekat ni, apa tu, mana-mana lah. Kedah apa lagi dekat Perlis, tapi itulah mak kita orang Kedah juga. So, kadang-kadang dengan benda-benda macam tu je kita mudah klik dengan orang. Right? Dan lama-lama sikit barulah peringkat menunjukkan ilmu dan kepakaran. Masa kat sinilah akan keluar story-story throwback zaman kerja. Contohnya akan berbunyi macam ni. Okey, bercakap tentang isu letupan gas yang berlaku pada musim raya tahun lepas. Saya teringat zaman-zaman saya bekerja di sebagai engineer oil and gas di Petronas beberapa tahun yang lampau. Masa tu kan ada juga berlaku letupan stesen minyak, dan tim kami buat apa. Contoh, itulah cara kita menunjukkan kepakaran kita melalui throwback story yang related to certain situasi, yang kita ada point untuk advice, yang kita ada point untuk ceritakan pengalaman kita. Right? Peringkat menunjukkan endorsement pula adalah peringkat di mana kita cerita macam mana kita jumpa dengan orang yang best-best. Contohnya
tu kan saya rasa macam betul ke tu PMS ke mata aku ni dah kabur-kabur kan. Tapi betul, kelip-kelip mata banyak kali memang betul tu PMS dan orang dah start kerumun dekat dia lah. So saya pun rasa macam awal-awal tu agak sikit nak jumpa dia, tapi dah lang-lang jumpa saya pun sembuh juga dan alhamdulillah Allah izinkan saya dapat menelit sebelah dia dan masa tu lah saya tanya satu soalan dekat dia. PMX, saya seorang trainer yang berdaftar bawah Hishadi Corp sebagai seorang PMX. Apa pesan PMX kepada trainer-trainer kat luar sana? So dia nak tahu tak apa pesan dia? Inilah 7 pesanan dari PMX untuk trainer kat luar sana. Okay? Alright, so cerita macam tu memberi angle yang berbeza kepada reader you, kepada follower you. Kalau orang lain dia akan buat macam ni, ambil gambar, alhamdulillah hari ni saya jumpa PMX kan. So bila dia buat konten macam tu, apa impact dia ke orang lain? Orang lain tak rasa apa kan, orang lain tak dapat apa pun. Sedang orang akan cakap you ni show off je. Macam kau seorang je lah yang jumpa PMX, orang lain tak jumpa lah kan. So tapi kalau you buat dalam bentuk story writing dan you share apa pesanan, apa dapatan you, apa learning point daripada perjumpaan tu, dia akan membina endorsement, membina credibility you yang sangat power. Alright, last kali adalah peringkat menunjukkan pengaruh, di mana bila you buat storytelling, you menunjukkan bahawa you ni berpengaruh untuk membantu orang ataupun mengubah situasi hidup orang ataupun memberi impact dekat orang lain. Contoh kalau trainer-trainer kat sini kan, kita buat story tentang macam mana kita mengajar. Okay, alhamdulillah minggu lepas saya berjaya diizinkan Allah untuk buat training content marketing kepada 30 peserta-peserta dari latar belakang B40 yang baru mula berniaga. Okay? Bila kita benda-benda macam tu, orang akan nampak macam wow, cik, macam mana dia boleh dapat projek tu ya, B40 aku pun nak jugalah kan. So instead of alhamdulillah dan training dengan 30 orang peserta B40 ya, so tak ada impact, dia dry sikit lah. Alright, sorry hantu kat asrama. Okay, betul. So saya nak you all tulis satu perkataan ni dalam kalau you nak viral kat social media, kalau you nak buat story writing yang impactful, story you kena carry weight. Story you kena carry weight. Maksudnya story you tu kena ada message, kena ada memberi kesan kepada orang lain. Maksud kesan apa tau? Bila orang baca, dia tersentuh emosi dia. Bila orang baca, dia akan dapat ilmu. Bila orang baca, dia akan dapat menyelesaikan masalah dia. Ataupun bila dia baca, dia dapat inspirasi ataupun belajar sesuatu. So kalau you punya story carry weight dan boleh bagi impact ni dekat pembaca you ataupun pendengar story you, itu akan buatkan story you sangat carry weight dan boleh pergi jauh. Alright, boleh. Okay, so far dapat sesuatu tak? Kalau dapat komen, dapat. Kalau dapat cuba komen, dapat. Saya tak boleh minum air ni kan, so terpaksalah saya bersabar sekejap. Dah pukul 10:06 dah. Sekejap je masa berlalu. Alright, terima kasih. Okay. So ingat keyword dia adalah story adalah perlu ada carry weight. So sebelum saya sambung, saya nak pesan kat you all, untuk menjadi seorang storyteller, untuk menjadi seorang story writer, you kena sangat alert dengan persekitaran you, kerana persekitaran you lah akan memberi you idea story. So saya tak tulis kat sini, tapi saya share dengan you all cara untuk mendapatkan idea menggunakan formula Orlin. Ini saya selalu share dengan semua orang. Dekat saya punya social media pun saya share, dengan kelas yang lepas pun saya share, dengan kelas yang ni pun saya share juga. Okay? So untuk menjadi seorang content creator ataupun storyteller, story writer, you kena sentiasa ada perangai ORLEN. O yang pertama, O ialah observant. Terima kasih kepada yang menonton dekat live, Facebook live, supaya harap-harap you all belajar sesuatu juga. Okay.
yang pertama ialah observant. Please jadi orang yang pemerhati. Pemerhati sekitar you, very observant, very observing. Bukan untuk cari keburukan orang, tapi untuk kita cari apa benda yang kita boleh pelajari dari situasi. Contohlah, you all on the way balik rumah kan, tiba-tiba you all nampak ada kucing 2 ekor bergaduh tepi jalan. Lepas tu tiba-tiba kucing tu lari pula dah ke tengah jalan. So tiba-tiba abang Grab driver ni break emergency demi nak selamatkan kucing tu. So cuba you baca, cuba you fikir apa learning point you dapat dari situ. Apa-apa situasi pun berlaku sekitar you try dapatkan learning point. So kat situlah akan membuatkan you punya story best, dan dekat situlah yang akan memberikan idea untuk you tulis story. Okay? O ialah observant. R, read. Banyak-banyakkan membaca. Banyak-banyakkan membaca. Bacalah dekat Facebook ke, bacalah dekat buku ke, bacalah apa saja baca. Kan? Dan bila you baca tu, you fikir, apa aku dapat daripada ni? Apa pengajaran dia? Dan dekat situlah akan jadi you punya content lah. O, R, read. L, learn and listen. Untuk menjadi seorang content creator ataupun story writer ataupun storyteller yang bagus, you kena sentiasa belajar. Usahakan dalam hidup you ada banyak sesi belajar. Belajar agama, belajar ilmu yang berkaitan dengan you punya kerjaya ataupun you punya bisnes, belajar ilmu bisnes, belajar ilmu motivasi, apa sahajalah yang boleh belajar. Sebab the moment you belajar, you akan dapat insight-insight baru, dan itulah yang akan membantu you punya cerita jadi rich, dan itulah juga akan memberi idea untuk you bercerita. Contoh macam you seorang lecturer, contohlah, dan you masuk dalam kelas nak cerita dekat student-student you all lah kan. Takkanlah tiba-tiba okay, hari ni masuk kita buka buku surat 48, buku ni hari-hari macam tu pun bosan kan. So ceritalah. Minggu lepas saya ada join satu kelas ni. Kelas ni ada tentang content, tentang writing, story writing mastery. Dalam kelas tu, you ceritakan pasal apa yang you dapat dalam kelas tu. So, bila you selalu belajar, dia akan menaikkan credibility you juga. Alright? O-R-L, learn and listen. Selalu dengarlah. Dengar lagu, dengar ceramah, dengar apa-apa saja. Contoh, saya cerita kat you all. Saya baru tahu, ini bukan cerita sekarang lah, cerita few years back, 10 years back, bukan, tahun 20 years back, 2004, 2005 macam tu. Pada tahun 2005, saya baru sedar, baru dapat kesedaran bahawa ujian Tuhan ni bukan berlaku dekat saya je, bukan berlaku ke orang Malaysia je. Pelik Saya baru sedar ujian Tuhan ni berlaku kat semua orang, termasuk orang non-Muslim, termasuk orang US, negara membangun, negara maju pun dapat ujian Tuhan juga. Sebab apa tahu? Sebab saya dengar lagu Avril Lavigne, Keep Holding On. Lagu tu dia adalah tentang mangsa taufan Katrina dekat US kan. Dan dalam lagu tu dia cerita, dia tunjuklah video klip dia, rumah-rumah musnah semua ada orang yang sekelip mata, seles pinggang semualah Dan dalam lirik lagu tu, keep holding on, dia kata keep holding on, dan dia ceritakanlah macam cara-cara untuk menghadapi ujian tu. So dari lagu yang saya dengar tu, yang buatkan saya macam, ya Allah, bukan aku seorang je yang susah sebenarnya. Orang ke Amerika, negara maju tu pun susah. Bukan aku seorang je tak ada duit. Maksudnya saya tak ada duit Kalau dah kena bencana alam, kena taufan macam tu, of course tak ada duit juga kan. Bank-bank semua tutup. So dari lagu, sebab saya listen Alright. E adalah engage. Sentiasa cuba berusaha untuk engage dengan deep conversation dengan orang-orang yang bagus. Contoh, you balik kampung raya, cuba bersembang dengan penuh fokus dengan you punya pakcik-pakcik ke yang lebih senior ke dan dengan niat untuk belajar sesuatu dari dia. Bila you engage in deep conversation, mesti you akan dapat sesuatu daripada mereka. Dan last kali ialah N adalah needs. Needs adalah you kaji apa keperluan you punya viewers. Contohlah kalau macam you seorang yang berniaga
sekarang ni adalah tentang adakah harga makanan akan naik dengan peningkatan harga minyak akibat krisis Iran Israel sekarang ni. Contoh, so you dari situ you analyse sendiri dan you akan dapat buat konten, buat storytelling yang bagus, right? So dekat sini ada beberapa contoh story yang saya buat. Okey, dekat sini yang satu ni gambar perempuan pakai tudung ni. Ni adalah story saya tentang bukan story saya buat dalam bentuk story apa insight dapatan saya tentang kes seorang wanita tertinggal anak dia dalam kereta tu. So saya bagi insight saya bagi pendapat saya dan alhamdulillah dia boleh pergi jauh juga. 1.7k yang bagi yang likes, 342 yang komen, 1k yang share. Right? Dan ni yang latest saya cerita tentang krisis peperangan, apa SME perlu buat bila dia dilanda krisis kewangan. So kat sini saya dapat 139 likes, 45 orang yang komen, 76 orang yang share. Tapi yang personal messenger saya pun ramai. Orang tanya macam mana, apa kita perlu buat, Puan apa langkah pertama yang saya sebagai seorang peniaga Golden Pisang ni kena buat. Ada beberapa orang yang tanya saya dekat messenger ya. Dan yang ni gambar kayu balak ni, musibah ini yang ditunjukkan kebohongan adalah insight atau review saya tentang musibah banjir dekat Aceh tahun lepas, akhir tahun lepas ya. Dapat 2.5 like, 248 yang komen dan 1.1k yang share ya. Dan ni awal-awal puasa hari tu saya cerita tentang seorang perempuan ni, dia content creator tapi dia adalah OKU, nama dia Irah kalau siapa-siapa biasa dengan dia dekat TikTok, dapat 6.7k like, 197 orang komen dan 123 orang share. So ini antara benda-benda yang saya selalu buat. Taklah selalu bila ada masa, ada idea, ada benda yang nak saya sampaikan, saya buat. Alright. Okay. So ini juga cerita tentang apa yang saya lupa dah. Tapi dapat 223 likes. Dan ni cerita arwah ayah saya. Dan ini adalah TikTok saya. Dia tak adalah macam cemerlang sangat sebab saya pun tak rajin buat konten sebenarnya. Saya bukan jenis orang yang mengejar likes ataupun views. Saya buat konten bila saya ada something nak cakap. Saya tak rajin nak buat 3 kali sehari Bagi saya benda tu macam membuang masa saya So saya lagi bagus bagi saya bila saya ada betul-betul konten yang saya rasa boleh pergi jauh, konten tu ada carry weight, konten tu bermanfaat, saya buat. So kalau you nak buat 3 kali sehari konten, terpulang. Saya tak ada halangan. Tapi bagi saya jenis yang macam 3 kali seminggu tu pun okey lah. So kat student-student saya cakap kepada orang, tak payahlah. Kalau tak rajin buat 3 kali sehari, 3 kali seminggu pun kira okey. Tapi kalau lebih penting konten tu adalah konten yang relevant. Alright? So ini adalah contoh story dan writing yang saya buat dan insyaAllah kalau dekat TikTok tu saya guna storytelling lah. Alright, ni you all boleh screenshot. Saya nak laju-lajukan. Ni student-student saya dah biasa dengan benda ni. Kalau you all dekat Facebook, pagi-pagi you all just buat konten yang approachable. Tak perlu nak cerita panjang-panjang sangat. Konten yang simple je. You all boleh buat story kelakar sikit, story seram sikit, cari agama sikit pun boleh. Petang, you boleh pilih sama ada nak buat konten building rapport ke, nak konten showcase ke, konten endorsement ke, ataupun konten penarik, you all boleh buat petang contoh konten building rapport, story throwback zaman sekolah, zaman kerja. Contoh konten showcase adalah you boleh konten showcase ni you boleh buat ulasan, review buku, review berita, review bagi opinion tentang satu perkara yang berlaku. So itu akan showcasekan kepakaran you Content endorsement, story you dengan orang terkenal, story you dengan orang yang penting-penting, testimoni testimoni klien-klien you, itu akan memberikan endorsement. Dan last sekali konten penarik ataupun konten hard sell. Tapi hard sell saya pun dalam bentuk story juga. Di story bawah tu baru ada CTA dia. Alright. Ini later lah kalau ada izin lain gitu, nak belajar dengan saya, ada kemampuan lain, ada masa lain nak belajar dengan saya di secara detail, boleh kita belajar in detail satu-satu ni Alright, jom. Kita ada lagi masa 15
dalam bentuk inspirational pun boleh, sama ada success story you ataupun success story orang lain pun boleh buat. Jangan fikir kita kena tulis cerita kita je, tak. Kita boleh juga tulis cerita orang lain, orang-orang yang kita rasa kita adore, orang-orang yang memberi inspirasi kat kita. Kita boleh rewrite story tu. Contoh macam kalau saya terinspirasi dengan Oprah ke siapa-siapa lah kan, so saya akan rewrite story tu dengan angle penulisan saya. Alright. Success story you boleh buat testimoni juga ataupun customer story tu. Okay, untuk yang berniaga ataupun untuk team marketing ataupun team sales tolong konsisten buat testimoni customer story. Percayalah cakap saya. Saya punya klien, saya dah bekerjasama dengan dia selama 6 tahun. Selepas tahun ketiga kami keep buat story writing semua ni, kami dah tak perlu menggunakan bajet yang banyak untuk marketing tau. Kami hanya pump duit untuk ads, testimoni saja, insya-Allah dia punya sale tu agak okey. Dan dari awal-awal saya bekerjasama dengan dia hanya ada 3 cawangan. Sekarang ni dia dah ada 6 cawangan, on the way ke 10 cawangan. Banyak kami ruangkan masa buat testimoni. So you all kena kuasai ilmu tulis testimoni. Okay. Next, you all boleh banyakkan tulis throwback educational story. Okay, educational story ni adalah story-story yang disertai dengan tips, disertai dengan fakta-fakta, disertai dengan pengalaman-pengalaman yang sahih. Contoh macam you nak cerita tentang safety dekat bangunan. Safety bangunan, you also seorang trainer safety. Lepas tu you nak ceritakan pengalaman you buat safety dekat satu bangunan. Itu adalah educational story lah. You masukkan step by step. Okay, untuk memastikan keselamatan satu bangunan, kena ada 5 step ni contoh. Alright, BTS story. Okay, BTS story bukan BTS K-pop, dia adalah behind the scene story. So you all, kalau contohlah macam you all nak buat satu launching ataupun you all nak buat satu event kan, event dekat company you ke, event hari raya ke, you boleh tulis tentang apa yang berlaku di belakang ni. Dia akan bunyi macam ni. Bila tengok Tun Mahathir, teringat saya zaman-zaman saya bekerja dekat Ritual dulu. Ketika tu tahun 2020 Januari, dan kita nak buat satu program nak ubah hidup yang telah dihadiri oleh 20,000 orang, dan masa tu kita jemput Tun Mahathir sebagai seorang guest ke program kami. Tuan tahu tak, keputusan nak jemput Tun tu adalah sangat rahsia. Perjalanan dia adalah rahsia, tak boleh disebarkan. Kami staff pun tak tahu. Kami cuma tahu sekitar 30 minit sebelum Tun sampai, kami diberitahu, okey, Tun Mahathir nak datang tak lama lagi. So sekarang ni kita briefing apa kita kena buat. Ini cerita betul Ini cerita betul So 30 minit sebelum dia sampai, baru kami staff-staff biasa ni dapat briefing. Masa tu saya manager content marketing dekat Ritual, untuk apa persediaan, apa tindakan-tindakan yang kita orang kena buat untuk menyambut Tun ni, dan macam mana dia akan di-usher masuk semua tu, macam mana dia punya laluan dia semua Dan rupa-rupanya bila dapat jumpa Tun ni, dia walaupun dia dah tua tapi dia sangat bersemangat. Kita nampak daripada muka dia bersemangat, cara dia tanya khabar orang tu sangat bersemangat. Okay. So itu adalah contoh behind the scene punya story. Alright. Problem solution story pula adalah story-story macam mana you nak selesaikan satu masalah. Okay. Untuk ibu-ibu kat luar sana yang sekarang ni tengah kecoh memasak resepi karo Aming, saya nak pesan kat you all, if let's say dapur you all terbakar ketika masak resepi karo Aming, ini 3 benda penting yang you kena buat. So you ceritakan macam mana nak selesaikan masalah. Alright. Endorsement story macam saya cakap tadi lah, story you dengan orang-orang penting. Okay. Ini pun penting juga. Entertainment human interest story. Alright.
sekali-sekala keluar bercakap tentang servis kita. Sekali-sekala keluar dari kotak kita yang nak nampak macam perfect sangat dekat social media. It's okay. Kita boleh bercakap tentang benda-benda yang lucu, benda-benda yang seram, benda-benda yang human interest. Ini lagi memudahkan orang untuk attract dengan kita. Contoh macam Khairul Amin kan, kadang-kadang bila dia buat live tu, dia tak cerita pasal diri dia je. Dia cerita pasal benda-benda merepek-repek lah. Semua tu kan, dia beli apa, dia beli apa tu, tepung tu kat mana, semua dah. So dia tak semestinya bercerita pasal diri dia saja. Alright, okay? Okay ke tak okay ni? Kalau okay, sila komen okay. Kalau ada soalan, boleh komen, boleh tanya soalan. Okay. Apa yang perlu ada dalam story writing? Okay, first, alhamdulillah. Okay. First, bila you all nak buat story, you all fikir story apa? Story apa yang you nak guna? Nak post dekat mana? Nak buat dalam bentuk video ke? Nak buat dalam bentuk writing ke? Nak bercerita mulut ke? Story apa? Dan you kena tahu apa message nak disampaikan dalam story tu. Benda tu penting ya. Story apa atau dan message apa. Ataupun kadang-kadang kita ada message apa nak disampaikan, lepas tu you carilah story apa yang relate dengan message tu. So dia boleh jadi story you sendiri ataupun story orang lain Dan of course bila nak bercerita tu kena ada watak. So kat sini saya nak pesan, to be a good storyteller ataupun story writer, jangan mengutuk orang lain. Jangan tulis negatif pasal orang lain Kalau boleh kalaupun nak menulis tu memang geram sangat, dekat orang rasa macam aku nak tulis semua benda ni, sabar dulu, stop sekejap, sabar, tarik nafas dulu, kita cari angle yang positif. Kita pusing ikut lain maknanya kan, tak payahlah menulis dalam penuh kemarahan, nak mengutuk orang, tak payah Okay, angle story. Kadang-kadang bila kita baca cerita orang, kita rasa bosan. Sebab apa tahu? Story dia terlampau panjang, dia semua benda nak cerita. Dia adalah macam nak cerita, tak nak terlepas sedikit pun momen-momen dalam apa yang berlaku tu. Tak perlu You kena tahu angle story apa yang you nak sampaikan, dan part mana yang penting, part mana yang boleh dibuang. Tanpa membuang impact cerita tu sendiri. Ini adalah memerlukan latihan yang banyak saya faham susah sebab saya pun dulu pernah berada dalam keadaan macam ni. Bila saya kerja sebagai content manager, saya pening kepala nak cakap pasal angle story ni. Tapi saat masa tu saya kerja kat Richworks, saya memang kena tulis success story student Dr. Azizan masa tu. So saya lama-lama saya pick up, tak payah ni, part ni tak payah, part ni merepek, part ni bosan, part ni tak best. So kita ambil part yang best saja untuk saya jadikan satu story dalam size A4 macam tu. Alright. Dan storyline, you kena masterkan juga ilmu buat storylines Nanti kita akan ceritakan sikit macam mana storyline. Okay, story mesti ada perubahan before and after, especially bila nak buat testimoni. Testimoni you, story testimoni you ataupun story customer you akan jadi sangat best, sangat impactful bila perubahan dia sebelum dengan selepas sangat besar. Macam mana you bantu dia tu bertukar dari A ke Z sangat besar, itu akan berikan impact yang sangat best dekat story. Okay? Dan dalam story juga kena ada titik terendah, the lowest point. Tapi saya nak pesan kat you all, the lowest point ataupun pain point orang panggil, tapi saya nak pesan kat you all, jangan buat sampai membuka aib diri sendiri. Jangan buat story sampai membuka aib diri sendiri. Ada seorang student student saya ni dia belajar menulis personal coaching dengan saya. So berapa bulan dia belajar satu hari tu dia dah dapat lah nak buat story ni, dah berani dah buat story ni. Dia terlampau excited sehingga dia membuka aib dia sendiri. Cerita-cerita yang tak patut diceritakan lah. So saya pula masa tu tak baca, tak scroll Facebook. Saya dah scroll tu dah macam tengah hari sikit, tengah hari petang macam tu. The moment saya buka tu, saya tengok dah ramai dah views dia. So saya pesan kat dia, tolong delete sekarang. Cuba you fikir apa perasaan family you bila
especially kalau orang dah screenshot. Kalau macam di share link tu, insyaAllah boleh lagi delete. Kalau dah screenshot, kan, nak delete macam mana? So hati-hati juga bila buat story. Don't expose too much of yourself. Kena pandai balancekan dia. Kena pandai menilai dia sendiri supaya you tak terlampau tunjukkan excited you tak terlampau tunjukkan kesedihan you tak terlampau tunjukkan kegembiraan you. Kena balance, ya. Dan story yang paling power, dia kena ada learning point ataupun at the end of the day ataupun reminder untuk semua. Kalau you all tengok story saya, mesti ada part yang power ni. Dan saya tengok bila saya buat benda yang learning point ni, orang akan komen tu akan jadi relatable dengan apa story saya lah, so dia tak adalah komen macam okay, thank you, tak ada. Dia orang akan komen tu pada sesuatu, coach, okay coach, saya suka point nombor 4 ni, so saya tahu dia orang baca saya punya story. Alright, next. Okay, kalau kita lambat sikit, terlebih masa sikit boleh? Sikit je. Boleh, coach. Okay, struktur story writing, success story, testimoni. Okay, you all boleh boleh ambil ni. Okay, make sure story you ada hook, ada hook ni mesti pendek je, maksima 7 kecepatan perkataan. Dia ada perenggan pertama, opening lines. Opening lines ni dalam 2 baris ayat pun cukup lah, Lepas tu you buka situasi semasa. Lepas tu apa yang trigger you untuk bercerita pasal benda tu, lepas tu macam mana situasi menjadi semakin sulit, apa cabaran yang dihadapi. Lepas tu you boleh masuk titik terendah dia, pain point dia, dan apa usaha you untuk mencari solusi. Lepas tu macam mana you berjumpa solusi, apa yang you dah buat, perubahan yang you dah buat, apa pencapaian you, dan last sekali learning point. Borrow up the story. Alright, so you all ambil je gambar benda ni. Nanti saya cepat-cepatkan supaya you all boleh buat lepas ni. Alright, don't worry, sekejap je nak buat lagi. Okay, next, struktur story writing berbentuk educational. Tadi adalah success story, success story, testimoni, problem solution. You boleh gunakan cara ni lah. Yang ni adalah untuk apa namanya, educational story. Sama juga kena ada hook jangan lebih 7 kecepatan perkataan, saya tak boleh nak ajar hari ni jenis-jenis hook. Saya ada 100 jenis hook tau. Kalau kelas yang lebih panjang saya boleh go deep lah, tapi hari ni saya bagi you all glance macam ni je. Dan opening lines tu, opening lines pun saya ada 10 cara buat opening line, tapi saya tak boleh nak share hari ni, masa dah pendek sangat. Okay, lepas tu situasi semasa, situasi semakin sulit, cabaran yang dihadapi, usaha mencari solusi. Sama juga, berjumpa solusi dan tips. Apa yang you dapat dari solusi tu, you sharekan tips tu. Alright, contoh, saya bagi contoh, hook kita gunakan ayat macam ni. Rahsia buat story writing memukau, ataupun 3 benda ni ramai storyteller dah tahu tapi tak nak buat. Okay, opening line dia. Semua orang tahu tentang pentingnya storytelling, tapi itulah, nak buat dia bukan benda senang. Situasi semasa. Benda yang sama berlaku dekat saya juga. Saya dah berapa tahun dah mencari ilmu story writing, tapi saya tak jumpa ilmu mana yang saya mudah faham dan boleh buat. Okay, siapa yang kita jumpa? Sampailah hari tu tiba-tiba saya nampak Puan Syairah post tentang kelas story marketing mastery oleh Puan Andi Kuala Yaakob. Saya tak kenal pun dia siapa. Okay, first impression, first situation. Masa dalam kelas tu, saya tengok dia ni kan macam betul ke perempuan ni boleh ajar aku story marketing? Macam tak betul je perempuan ni. Okay, the best moment. Okay, sorry, salah. Saya nak cerita pasal education lagi semula. Okay, ini tiga benda tentang story writing yang ramai orang tak tahu. Semula saya buat 3 benda tentang story writing yang ramai tak tahu. Okay, 8 bahasa perkataan. Opening lines. Semua orang tahu tentang pentingnya buat story writing, tapi saya yakin ramai juga tak tahu
cara yang betul macam mana nak buat story writing. Okay. Situasi semasa. Okay. Saya ni dah lama dah nak belajar buat story writing. Saya pernah juga belajar dengan beberapa orang lain, tapi tak tahu macam mana. Still lagi saya tak faham macam mana nak buat story writing. Situasi semakin sulit. Sampailah tiba-tiba bos saya kata, sekarang ni saya nak gunakan teknik story writing dalam semua posting. So kau sebagai content writer dengan team marketing mesti kuasai ilmu story writing. Masa tu barulah saya nak panik sebab saya tak tahu nak tulis story writing macam mana. Usaha mencari solusi. Okay. So saya pun carilah siapa guru story writing, sehingga satu hari tu saya nampak posting dari Puan Syairah. Puan Syairah kata ada kelas story writing mastery yang diadakan secara Zoom pada 17 hari bulan Mac. Okay. Berjumpa solusi dalam kelas tu, walaupun 1 jam je saya dah dapat tips macam mana rupa-rupanya nak buat story. Saya ada struktur sekali. Okay. So cara-cara dia macam ni. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4 apa. Last sekali landing point. Okay. Apa yang saya dapat pelajari sebenarnya kan, story writing ni tak susah pun. Yang menjadikan susah adalah sebab kita tak tahu cara nak buat dia. Okay. Nampak tak? Saya dah susunkan dia, you all masukkan dia dalam ayat-ayat dalam tu. Okey tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak boleh? Itu contoh Alright, next adalah struktur story writing bentuk endorsement. Sama juga, you masuk je ayat-ayat dia dalam poin-poin yang saya dah tuliskan tu. Alright. Okay, macam mana nak gunakan ChatGPT untuk story writing? Saya tahu ramai orang dah guna ChatGPT, tak boleh nak nafikan lagi. Okay. Saya pengguna sebenarnya, tapi sebab saya tahu cara untuk manipulate dia, menjadikan story writing saya tu nampak macam real, nampak macam tak ChatGPT sangat. Okay. So, you bila nak gunakan ChatGPT buat story, you kena tahu dulu. First, you sendiri kena tahu story apa aku nak cerita. Jangan tanya ChatGPT story apa, dia bukan you. Dia tak tahu you punya cerita apa kan. You kena tahu story apa dan message apa. Okay. So, kat atas tu, you tulis kat dia, Chat, Chat, saya nak ceritakan tentang pengalaman saya kena kejar anjing, dan message-nya ialah nombor 1, apa message dia? Bagilah 3 message. Nombor 1, jangan jangan berani-berani segah anjing tepi jalan. Nombor 2, jangan underestimate keupayaan sendiri. Nombor 3, bila kena kejar anjing, jangan baling dia dengan kayu. Contoh, itu tiga dia punya message. Alright. So lepas tu you prompt dekat ChatGPT. Okay, hook, tolong tulis hook yang kelakar. Hook, saya nak hook yang kelakar. Opening lines. Okay, saya nak start opening lines dengan ayat emotional. Situasi semasa you ceritalah. You cerita sikit. Okay, situasi dia masa tahun 1988, masa tu saya sekolah darjah berapa, dekat mana, saya pernah jalan kaki seorang diri, tiba-tiba saya nampak anjing, saya pergi sergah dia. Saya ingatkan anjing tu tak balas balik, rupanya anjing tu kejar saya, bukan seekor pula, dia pergi panggil mak-mak dia, adik-adik dia, 7 ekor anjing kejar saya. Okay? So you ceritalah, maksudkan titik terendah apa. Dan paling menakutkan bila tengah-tengah lari kejar anjing tu, kat depan saya ada longkang besar, dan dalam kepala otak saya tak tahu macam mana nak langkah longkang tu. Usaha cari solusi. Okay, macam mana? Okay. So disebabkan depan saya ada longkang, saya tak ada pilihan lain, saya terpaksa juga turun ke dalam longkang tu untuk melarikan diri saya dari anjing. Okay. Rupa-rupanya ada seorang pakcik nampak saya. Pakcik itulah yang bantu saya untuk larikan diri saya daripada anjing. So pencapaian dia apa? Okay. Alhamdulillah, lepas jumpa pakcik tu pun halau anjing tu pun dah tak kejar saya lagi. Learning point dia apa? Learning point dia, saya nak you cadangkan beberapa learning point. So dia masukkan metafora dan gaya bahasa, beritahu dekat ChatGPT, gaya bahasa santai, gaya bahasa premium, gaya bahasa bangsawan, contoh. So you all masukkan info ni semua kat ChatGPT, tekan, lepas tu tengok jadi apa. So kalau makin details you bagi dia info,
walaupun salah ejaan ke, walaupun dalam bentuk poin-poin je ke, insya-Allah ChatGPT boleh susunkan. Dan you all kena selalulah gunakan dia supaya dia pun bijak baca diri you, supaya dia pun boleh copy diri you exactly. Alright? Okay? Dan okay. Perkara yang buatkan story nampak murah adalah terlampau ChatGPT sangat, terlampau formal bahasa dia. So bila you nak kurangkan formality tu, bila you baca story yang ChatGPT hasilkan tu, boleh buangkan perkataan imbuhan. Contohnya macam setelah saya berlari selaju-lajunya, saya pun melompat dengan penuh bersemangat. Tak payahlah guna ayat macam tu kan. Bila jelas saya lari sangat laju sampai tiba-tiba jumpa longkang, saya lompat sekuat-kuat hati saya. So tukar dalam bahasa percakapan kita. Okay? So bila you buat story, ingat, bayangkan macam you tengah bercerita dengan kawan you. Okay? Okay. Cerita akan bagus bila you ada satu gambar yang boleh jadi eye catcher. So gambar tu zaman sekarang senang boleh buat guna ChatGPT, tapi saya lebih suka usaha cari gambar yang original dululah. Tak ada sangat baru saya ambil ChatGPT ataupun saya screenshot dari mana-mana berita yang saya nak ulas. Make sure jangan salah ejaan. Kalau dah ada ChatGPT takkan salah ejaan punya. Jangan terlampau panjang. You boleh prompt ChatGPT, chat saya nak 7 perenggan je. Okay? Dan make sure ada perenggan lah. Satu perenggan dalam 5-6 baris maksima. Dan ada tanda baca. Janganlah buat ayat tu panjang, pening orang nak membacanya. Dan tolong masukkan hashtag. Hashtag ni fungsinya adalah untuk buatkan mudah orang kenal you. Buatkan mudah orang kenal you. Orang baca bawah, oh dia ni siapa ya? Oh dia ni, ada ni. Okay, oh dia ni Pasman Manager. Oh dia ni lecturer rupanya. Okay, so hashtag tu adalah cara mudah untuk buatkan orang kenal you. Alright? Okay. So, itu saja dari saya. Minta maaf ambil masa you sikit. So, saya nak beri kontes. Kontes ini berbunyi, story writing suatu hari raya. You all boleh post pada hari raya pertama, kedua, ketiga. 5 orang, satu story je. Satu story je. You all boleh post pada hari raya pertama, kedua, ketiga. 5 orang yang paling best akan dapat satu sesi group coaching. 5 orang punya group coaching, satu group secara Zoom. Storyline menarik, mengikut apa yang saya ajak, gambar terbaik, dan tag saya di FB Nadi Fauza Yaakob. Dan boleh guna hashtag cekak konten, coach content marketing, dan fast one management. Alright, so ni saya belanja you all sempena hari 27 Ramadan, sempena nak raya ni. So siapa-siapa yang nak join, hadiah dia adalah satu sesi group coaching dengan saya melalui Zoom. InsyaAllah selama 2 jam macam tu, 2 jam lebih macam tu. Dan kita akan belajar details lagi tentang macam mana nak build story. Alright? Okay, last but not least, ada apa-apa soalan tak? Saya ambil satu soalan dari satu dua soalan. Ada tak? 1, 2, 3, tak ada Senang je kan? You all semua dah mahir ni. Alright. So, nak buat story jangan takut. Nak buat story, buat je. Of course, kita takkan mahir dalam satu hari. Tapi kalau kita tak buat, tak start sekarang sampai ke sudah, kita tak mahir. So, mulakan dia dari sekarang. Dan insyaAllah bila dah memula dan kita semakin belajar, insyaAllah kita akan menjadi semakin baik. Alright. So, saya mohon maaf atas kesalahan, salah cakap ke, tersasul ke apa ke, yang buruk dari saya, yang baik dari Allah SWT. Dan saya doakan you all semua mampu jadi storyteller, storywriter terbaik, boleh sebarkan manfaat, sebar ilmu, buat marketing power melalui storywriting. Salam Ramadan dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya banting dari saya, insyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam Coach. Okay, so Alhamdulillah kita dah tamat dah sesi kita tadi. So perkongsian yang sangat berharga hari ini. Saya percaya yang apa yang kita kongsi, yang Coach kongsikan tu menjadikan kita lebih semangat lagi. Dan rupa-rupanya apa yang kita ceritakan tu mungkin boleh mengubah hidup seseorang. Kan, orang boleh melihat cara kita berfikir macam mana hanya melalui penulisan. Cuma saya faham juga
kadang-kadang dekat sekolah dulu pun coach, karangan tu adalah satu benda yang kadang-kadang menakutkan kan untuk semua orang. Jadi ni kita boleh anggap kita bercerita sesama kawan-kawan. Okay, so untuk Alhamdulillah yang mana nak join kontes tu silakan boleh join kontes. Okay, dan juga sekali lagi saya nak maklum kepada yang ada yang baru masuk dekat Zoom daripada awal tadi saya ada terangkan berkenaan dengan e-certificate NTW. Okay, so nanti bila kami akan bagi satu announcement dalam group yang dalam kat Zoom lah. Okay, dah siap kami tak complete tu, anda kena bagi feedback. Dipanggil T assessment. Okay, so T assessment tu diberikan untuk anda bagi rating kepada Coach Nani sesi ini. Lepas tu boleh download e-certificate tu dalam portal juga. Okay, so terima kasih. Nak tuju lagu silakan nak tuju lagu. Rasa macam saya radio ke? So selamat Hari Raya saya nak ucapkan. Saya juga nak mewakili syarikat saya Fazrul Management Sdn Bhd, tim saya dan juga para trainer kami yang sanggup share ketika Ramadan, infak Ramadan ni. Okay, kita nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin juga kepada semua. Kita tak tahu lagi kan sama ada Jumaat atau Sabtu, tapi menghampiri dah. So terima kasih kepada semua. Teruskan je anda berada dalam grup tu. Kami kongsikan pelbagai tips-tips yang lain dan juga akan bermula lagi kelas NTW yang lain juga. Kita berkongsi ilmu lah dalam grup Fast Members itu. Okay, alright. So saya dekat Zoom tunggu dulu. Kita nak bergambar raya. Kan saya pesan pakai baju raya. Tak adalah. Okay, so saya nak end dekat live dulu ya. Okay, so terima kasih yang pandai join dekat live. Saya end the session. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.